Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So dalam video kali ni aku nak kongsikan 5 biji smartphone bawah RM2,000 yang masih sedap untuk korang main game. So kriteria dia mudah saja. Phone tu kena bawah RM2,000, tak kisahlah RM2,000 ke, bawah RM2,000 ke, RM1,500 ke. Janji dia bawah RM2,000. Dan kedua adalah dia punya screen mesti flat untuk pilihan aku lah. Sebab kalau screen dia curve, bagi aku sendiri aku tak sedap main game. So ini adalah 5 smartphone yang sedap bagi pilihan aku sendiri untuk bawah RM2,000. Dan yang ketiga, mestilah prestasi dia masih terbaik untuk tahun 2020 ataupun tahun 2021, walaupun smartphone tu 2 tahun lepas. Kita akan go through kepada smartphone yang kelima terlebih dahulu. So smartphone kelima, aku memilih iPhone XR. Reason kenapa aku memilih iPhone XR adalah disebabkan oleh first adalah dia punya chipset A12 Bionic yang masih berprestasi tinggi lagi untuk tahun ni ataupun tahun mendatang. Seperti kita tahu, iPhone XR ni masih dapat update iOS 14. In fact, aku rasa dia akan bertahan sehingga 2 ke 3 tahun lagi untuk dapat update yang terbaru. So, untuk korang main game tahun ni dan juga tahun 2021, aku rasa bagi aku personally, bila aku dah gunakan iPhone XR, aku rasa untuk main game memang masih mantap lagi. Selain tu juga, kapasiti bateri untuk iPhone XR ni dia tak adalah macam besar sangat. Dia kalau nak bandingkan dengan smartphone lain, memang dia agak rendah lah kapasiti dia. Tapi kalau gunakan iPhone XR tu sendiri, korang akan rasa pengalaman bateri yang bagi aku dah cukup bagus untuk tahun ni ataupun tahun mendatang. Sebab bila aku try main game, aku boleh tahan sekitar 3 ke 4 jam straight aku main game. So untuk korang yang nak menggunakan iPhone XR untuk nak main game, aku rasa isu bateri tu tak adalah macam teruk sangat pun. Sebenarnya okey je. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan iPhone yang sebelumnya, macam iPhone X ke iPhone 8 ataupun iPhone 8 Plus, memang agak teruk lah ketahanan bateri dia. But untuk iPhone XR, kalau korang tanya aku pasal bateri, memang aku rasa bateri dia cukup bagus lah untuk phone tahun ni kan. Dan selain tu juga, dia punya screen bersaiz 61 inci yang bagi aku memang ngam-ngam kalau korang nak main game dekat iPhone XR tu. Dia tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil untuk screen dia. So bagi aku, size screen ni memang just nice je kalau korang main game dekat iPhone XR. Dan antara yang menarik lagi, untuk iPhone XR ni, dia punya stereo speaker bagi aku memang agak sedap lah kalau korang nak dengar ataupun korang tak gunakan earphone untuk korang nak main game. Selain tu juga, dia punya gyroscope yang bagi aku dan kebanyakan gamers yang menggunakan iPhone XR, dia kata yang gyroscope dia memang agak tepat lah kalau kita nak bandingkan dengan phone-phone zaman dia tu kan. So sekarang ni untuk iPhone XR second, korang boleh dapat sekitar RM1,800 ke RM2,000 mengikut dia punya storage, condition dan juga warna lah. So kalau dapat murah sikit memang lagi untung lah. Tapi itulah average harga second untuk iPhone XR dalam RM1,800 ke RM2,000. Sekarang ni tak silap aku, iPhone XR still ada jual yang baru lagi dekat official authorized reseller Apple dalam RM2,000 lebih macam tu lah. So kalau korang macam tak kisah pasal iPhone second, aku rasa second pun dah cukup bagus. Pastikan korang pada check lah condition apa semua. Tapi kalau korang yang memang concern bab battery health, dia punya condition lah apa semua, memang aku sarankan untuk korang beli baru lah. So iPhone XR baru pun dalam RM2,000 lebih, yang aku rasa better korang beli iPhone 11 second hand. So iPhone 11 second hand pun dah dapat RM2,400 ke RM500 macam tu untuk 64 ataupun 128GB kan. Tapi walaupun iPhone XR ni prestasi dia bagus, bateri dia bagus, ada juga kekurangan dia yang korang nak kena tahu, iaitu dia punya screen hanyalah menggunakan IPS LCD sahaja yang hanya menggunakan refresh rate 60Hz. Kalau nak bandingkan dengan screen AMOLED, memang lagi cantik sebenarnya. Tapi untuk screen IPS LCD dia bagi aku dah cukup okey lah kan kalau korang nak main game. Dan kekurangan yang terakhir bagi aku adalah dia tak ada earphone jack 3.5mm. So kalau korang nak gunakan earphone yang menggunakan audio jack 3.5mm, korang nak kena menggunakan dongle yang bagi aku memang agak annoying kalau korang main game sambil pegang phone dan ada benda terbojol dekat tangan korang kan. So itu something yang bagi aku macam tak berapa selesa sangat. Tapi korang still boleh gunakan earphone Lightning yang dibagi dalam kotak jualan. Benda tu bagi aku bergantung kepada keselesaan sendirilah, sama ada korang gemar menggunakan wireless ataupun korang gemar menggunakan wire untuk nak gunakan earphone dekat iPhone XR ataupun smartphone yang ada di pasaran sekarang ni kan. Smartphone keempat pilihan aku pula adalah Poco F2 Pro. So Poco F2 Pro ni banyak kelebihan dia lah dengan harga yang sangat affordable kalau korang nak beli dengan harga bawah RM2,000. Antara kelebihan dia bagi aku adalah dia menggunakan screen AMOLED bersaiz 6.67 inci, tapi screen AMOLED dia tak ada sebarang punch hole display ataupun tak ada sebarang notch. Dia menggunakan pop-up selfie camera. So that's why untuk pengalaman nak main game memang sangat-sangat best gila lah menggunakan Poco F2 Pro, sebab dia punya screen memang penuh dan juga menggunakan panel jenis AMOLED. So color dia memang sangat-sangat cantik kalau korang nak main game. Kelebihan dia lain lagi adalah dia menggunakan chipset Snapdragon 865 dengan rangkaian 5G. Bagi aku untuk performance dia memang sangat-sangat mantap gila lah, sebab
chipset tahun 2020 punya kan. So agak latest lah kalau kita nak bandingkan dengan 855 ataupun 845 kan. Selain tu juga Poco F2 Pro ni dia masih mengekalkan earphone jack 3.5mm. So kalau korang nak main game menggunakan audio jack 3.5mm masih boleh menggunakan Poco F2 Pro ni. Dan juga kelebihan dia lain lagi seperti dia ada fast charging sehingga 30W dengan bateri sebesar 4700 mAh. Dan untuk memastikan Poco F2 Pro ni tidak terlalu overheat sangat, dia ada teknologi liquid cool teknologi 2.0. So dia ada macam sistem penyujukan lah dalam smartphone ni sini. So that's why bagi aku untuk gaming memang tak ada masalah untuk Poco F2 Pro ni. Tapi dia still ada kekurangan lah dari segi dia punya screen yang tak ada refresh rate yang tinggi. Dia just menggunakan 60Hz saja. Yalah, harga pun dah 1800 kan untuk unit yang baru sekarang ni. So memang affordable gila kalau korang nak beli dengan harga bawah RM2000. Dan selain tu juga kekurangan dia hanya menggunakan mono speaker saja, iaitu speaker pada bahagian bawah saja, tidak ada speaker pada bahagian atas. So kalau korang main game, kalau korang tak gunakan earphone, korang memang akan dengar pada bahagian bawah saja, which is kalau korang tengah main game dan tertutup pada bahagian bawah ni memang agak annoying lah dan tak dengar bunyi tapak kaki ke apa semua kan. So aku sarankan kalau korang nak main game menggunakan Poco F2 Pro ni memang lagi bagus menggunakan earphone jack 3.5mm pada bahagian atas ni lah. So that's why itulah antara kelebihan dia dan juga antara kekurangan yang ada pada Poco F2 Pro ni. Seterusnya yang ketiga, aku memilih Xiaomi Mi 10T Pro. Aku rasa korang tahu kenapa aku memilih smartphone ni. Yang pertama adalah disebabkan oleh dia menggunakan skrin jenis IPS LCD yang cantik bagi aku untuk harga dia bawah RM2000 dengan harga yang baru bukannya second hand. Dan juga dia ada kelebihan dari segi dia punya refresh rate sehingga 144Hz. So kalau korang nak gunakan Xiaomi Mi 10T Pro ni untuk korang main game memang sangat-sangat best sebab dia punya color dekat IPS LCD tu memang sangat-sangat cantik kalau kita nak bandingkan dengan IPS LCD yang lain. In fact, Mi 10T Pro ni boleh main game dalam FPS yang tinggi, tapi korang nak kena pastikan yang game tu menyokong FPS yang tinggi lah. Dan juga untuk korang yang nak merasai skrin yang memang lancar dan laju, memang korang boleh gunakan Xiaomi Mi 10T Pro untuk penggunaan harian korang lah. Dari segi prestasi, untuk Xiaomi Mi 10T Pro ni hadir dengan Snapdragon 865, rangkaian 5G, UFS 3.1 dan juga RAM jenis LPDDR5. Bagi aku prestasi dia memang cukup padu kalau korang nak main game pada tahun ni ataupun pada tahun depan. Mi 10T Pro juga dibekalkan dengan bateri sebesar 5000 mAh yang bagi aku memang cukup besar untuk korang nak main game dekat smartphone ni dengan pengecasan 33W. So dengan bateri 5000 mAh dan juga refresh rate sehingga 144Hz dan juga fast charging 33W tu bagi aku memang ngam-ngam je lah kan untuk smartphone ni. Dan kelebihan lain yang ada pada Xiaomi Mi 10T Pro ni seperti dia ada stereo speaker dan juga dia ada liquid cool teknologi seperti mana yang digunakan pada Poco F2 Pro. So untuk korang nak main game dekat Xiaomi Mi 10T Pro ni dalam jangka masa lama, korang tak adalah rasa terlalu panas sangat sebab dia ada liquid cool teknologi. Tapi ada jugalah kekurangan dia seperti dia tak ada earphone jack 3.5mm. Tapi untuk Poco F2 Pro ada. Untuk Mi 10T Pro tak ada, walaupun harga dia RM2000. Selain itu juga dia punya fingerprint scanner pada bahagian power button, bukannya in-display fingerprint, memandangkan dia menggunakan skrin jenis IPS LCD. So fingerprint scanner dia macam ala-ala phone mid-range ataupun phone kelas entry level. So itulah antara kekurangan dan kelebihan yang ada pada Xiaomi Mi 10T Pro. Untuk korang nak beli Mi 10T Pro ni, korang boleh dapat dengan harga RM2000 sahaja sekarang ni untuk pasaran rasmi di Malaysia. So bagi aku dengan harga dia, dengan apa yang ditawarkan pada smartphone tu sendiri, memang sangat berpatutan untuk korang nak beli Xiaomi Mi 10T Pro. Smartphone kedua pula, aku memilih Black Shark 3. So Black Shark 3 kalau kita nak tengok harga baru dia memang tak adalah terlalu mahal sangat, dalam 2000 lebih macam tu lah. Tapi untuk harga terpakai dia sekarang ni, bila aku tengok dekat Mudah, dekat Carousel Facebook, ada orang jual dalam RM2000 ke RM2100 lah. Itu depends on budi bicara lah. Kalau korang boleh core team lagi, maybe boleh dapat murah sikit lah daripada RM2000 tu kan. Untuk Black Shark 3 ni aku pernah buat video review sebelum ni. Kalau korang nak tengok video ulasan penuh aku, korang boleh check out video aku yang sebelum ni. Dan banyak kelebihan yang aku rasa aku suka dengan Black Shark 3. Yang pertama adalah dari segi dia punya design. So kalau nak tengok design Black Shark 3 ni, memang design ni memang wow gila lah. Kita tengok sekali pandang memang nampak yang ini adalah gaming smartphone dengan rekaan pada bahagian belakang dia, dengan X dia, dengan logo Black Shark yang ada lampu RGB. So, memang cantik gila rekaan yang ada pada Black Shark 3. Selain itu juga dia menggunakan skrin jenis AMOLED yang bersaiz 6.67 inci yang juga ada refresh rate sehingga 90Hz. So untuk refresh rate dia, bagi aku 90Hz tu pun dah cukup bagus lah untuk tahun ni ataupun tahun mendatang, sebab 60Hz tu macam rendah sangat. So 90Hz tu aku rasa macam dah minimum punya skrin untuk tahun 2020 kan. So bagi aku untuk skrin dia memang sangat-sangat cantik. Lagi-lagi dia punya color yang bagi aku agak vibrant, tapi
Kadang-kadang kalau tengok YouTube tu, warna dia nampak macam terlalu saturate sangat lah. So benda tu korang boleh adjust melalui setting lah. Dari segi prestasi, Black Shark 3 menggunakan Snapdragon 865, ada rangkaian 5G, ada UFS 3.0 dan juga menggunakan RAM jenis LPDDR5. So bagi aku, untuk performance yang ada pada Black Shark 3 memang tak dapat disangkal lagi. Memang power gila lah untuk smartphone ni kan. Seperti Black Shark 1 dan juga Black Shark 2, diorang tak bagi earphone jack 3.5mm, tapi untuk Black Shark 3 ni diorang letakkan earphone jack 3.5mm punya port. So untuk korang yang memang memerlukan audio jack 3.5mm, yes, Black Shark 3 ni ada. Selain tu juga dia ada front facing stereo speaker. Memang mantap gila dia punya speaker, tapi speaker dia tidak sepadu macam Black Shark 3 Pro. Versi Pro yang lebih padu aku rasa speaker dia. Cuma untuk Black Shark 3 ni speaker dia memang yalah di tahap yang sedap lah untuk sebagai smartphone kan. Sebab yalah dia front facing, so kalau korang dengar tu memang terus pergi ke telinga lah. Dia tak ada corner-corner dah kan. Dan dari segi ketahanan bateri, dia menggunakan bateri sebesar 4720 mAh dengan saiz 6.67 inci. Bagi aku bateri dia memang ngam-ngam je dengan fast charging sehingga 65 watt. Selain tu juga dia ada magnetic charging 18 watt. So untuk korang nak charge dengan lebih pantas memang kena gunakan wired. Tapi kalau korang nak charge menggunakan magnetic, dia tak adalah pantas sangat 18 watt tu kan. Tapi still pantas lah, consider pantas berbanding dengan 5 watt ataupun 10 watt kan. Memandangkan Black Shark 3 ni memang dicipta khas untuk gaming smartphone. So dia ada teknologi sandwich liquid cooling system untuk memastikan yang Black Shark 3 ni tidak terlalu overheat sangat kalau korang main game dalam jangka masa yang lama lah. Dan selain tu juga untuk korang yang memang sukakan aksesori yang banyak apa semua, Black Shark 3 ada pelbagai jenis aksesori yang korang boleh beli dekat Shopee ataupun Lazada, ataupun maybe korang boleh walk in dekat kedai diorang lah. Dalam banyak-banyak kelebihan yang ada pada Black Shark 3 ni, sebagai satu gaming smartphone, aku rasa ada satu kekurangan yang macam okey dan juga macam tak okey. Dia tak ada built-in trigger seperti yang ada pada Black Shark 3 Pro ataupun Asus ROG Phone 3 ataupun Nubia RAM Magic 5G. Walaupun harga dia lebih kurang dengan Nubia RAM Magic 5G kalau versi import lah, ataupun dengan Asus ROG Phone 2, tapi dia still tak ada. So itulah antara mungkin kekurangan dia sedikit lah. Kalau korang tak kisah, yes, itu mungkin satu benda yang korang boleh ignore lah. Tapi bagi aku sebagai peminat gaming smartphone, aku rasa macam tak lengkap lah bila dia tak ada built-in trigger pada phone tu sendiri kan, seperti mana yang ada pada phone-phone lain. So aku rasa mungkin itu satu kekurangan untuk aku sendiri, sebab aku macam dah sedap bila menggunakan Asus ROG Phone 3 ataupun Black Shark 3 Pro. Dan lagi Black Shark 3 Pro, trigger dia memang sangat-sangat sedap. Dia bila dah turn on, dia akan naik sendiri, dan bila kita tak nak pakai, dia akan turn off sendiri. So itu memang something menarik. Cuma mungkin disebabkan oleh saiz dia yang kecil, oleh itu dia tak boleh nak letakkan trigger macam yang ada pada Black Shark 3 Pro. So saiz dia tu macam tak ngam sangat lah kalau dia letak button trigger yang macam ada pada Black Shark 3 Pro. Maybe kalau dia letak macam Nubia RAM Magic 5G ataupun Asus ROG Phone 3, aku rasa pun dah cukup bagus macam tu kan. Dan tempat pertama pula, aku memilih Asus ROG Phone 2. Banyak sebab kenapa aku memilih Asus ROG Phone 2 walaupun dia adalah sebuah smartphone yang dikeluarkan pada tahun 2019. So yang pertamanya adalah disebabkan dia menggunakan skrin jenis AMOLED bersaiz 6.59 inci yang juga ada refresh rate sehingga 120Hz. So dia ada pilihan 60Hz, ada pilihan 90Hz dan juga ada pilihan 120Hz. Dari segi paparan skrin dia, warna dia, dia punya touch, memang aku tak ada isu langsung dengan Asus ROG Phone 2 ni. Memang semuanya serba bagus untuk bahagian skrin dia. Selain tu juga untuk prestasi yang ada pada Asus ROG Phone 2 menggunakan Snapdragon 855 Plus. So dia punya chipset pada tahun lepas, bagi aku untuk performance dia, bila aku dah cuba bandingkan dengan Snapdragon 865 dan juga 865 Plus, aku tak rasa perubahan yang ketara dari segi performance untuk gaming ataupun penggunaan harian. Bagi aku, kalau korang tengok on paper, memang korang akan nampak yang performance yang ada pada 855 Plus ni memang bawah lah berbanding dengan 865 ataupun 865 Plus. Tapi in real life, kalau korang gunakan sini smartphone Asus ROG Phone 2 ni, memang korang akan rasa performance yang lebih kurang je macam Snapdragon 865. So untuk performance yang ada pada Asus ROG Phone 2 ni, memang aku rasa memang tak ada isu langsung. Main game smooth, penggunaan harian pun smooth, multitask apa semua tak ada masalah. So untuk performance, memang Asus ROG Phone 2 masih perform lagi untuk smartphone tahun 2020 ataupun untuk tahun 2021. Cuma in terms of update tu, itulah satu perkara yang korang nak kena concern sikit. Maybe dia akan dapat update sehingga 2 tahun saja. Dan seterusnya, kelebihan dia paling utama sekali adalah dia menggunakan bateri sebesar 6000 mAh. So Asus claim kalau korang main PUBG Mobile dekat Asus ROG Phone 2 ni, korang boleh dapat sekitar 7 jam. So bagi aku sendiri, memang aku dah cuba main game dekat Asus ROG Phone 2, memang aku dapat sekitar
3 jam sebab aku tak main straight sampai 7 jam. Aku rasa 3 jam tu pun bateri aku masih banyak lagi. So memang dia punya bateri memang sangat-sangat mantap lah. Lagi-lagi kalau untuk korang nak gunakan Asus ROG Phone 2 sebagai korang punya daily driver kan. Paling lama aku rasa aku pernah bertahan bateri dia selama 2 hari tanpa aku cas langsung. Selain tu juga dia ada fast charging 30W yang bagi aku macam tak ngam lah dengan bateri sebesar 6000 mAh dia tu kan. So macam patutnya dia bagilah 65W ke 45W ke, ni dia bagi 30W saja. Tapi ROG Phone 2 ni dia ada 3 jenis port USB-C yang korang boleh cas dan juga korang boleh cocok untuk aksesori dia lah. Korang ada pilihan untuk nak cas ROG Phone 2 ni pada bahagian bawah ataupun pada bahagian tepi, dan juga korang boleh masukkan aksesori kipas dia tu pada bahagian port tepi dia tu lah. Asus ROG Phone 2 ni juga dia masih mengekalkan audio jack 3.5mm, tidak seperti Asus ROG Phone 3 yang diorang dah buang dah earphone jack 3.5mm tu kan. Selain tu juga dia ada lampu RGB pada bahagian belakang dengan rekat yang bagi aku memang nampak garang tapi tidak terlalu obvious sangat seperti yang ada pada Black Shark 3 yang aku rasa dia lebih kepada macam budak-budak remaja lah. Tapi untuk Asus ROG Phone 2 ni dia punya rekat lebih kepada orang yang macam maybe berumur sikit boleh pakai dan orang remaja pun boleh pakai sebab dia punya rekat tu memang nampak garang dan nampak matang dan nampak macam cool gila lah. Asus ROG Phone 2 ni juga banyak gila pilihan aksesori yang korang boleh beli dekat pasaran sekarang ni, seperti dia punya controller, dia punya external screen, dia punya fan dan pelbagai lagi aksesori yang korang boleh beli di pasaran sekarang ni. Dan kekurangan dia bagi aku untuk Asus ROG Phone 2 ni adalah dia punya size tu macam agak besar. So disebabkan oleh bateri dia pun besar, dia punya berat tu memang kadang-kadang tu rasa tak selesa lah, yang membuatkan aku tak jadikan Asus ROG Phone 2 ni sebagai aku punya main phone. So biasanya aku jadikan phone gaming ni sebagai aku punya second phone ataupun aku punya gaming phone saja. So bila aku nak main game memang aku akan gunakan Asus ROG Phone 2 ataupun sekarang ni paling latest aku gunakan Asus ROG Phone 3. So ya, Asus ROG Phone 2 ni memang agak berat, lagi-lagi kalau korang gunakan satu tangan memang korang akan rasa cramp jugalah pada bahagian tangan, dan kalau korang nak capai dekat bahagian atas dia tu memang agak susah sedikit lah bagi aku. Dan selain tu kekurangan yang aku pernah dengar daripada pengguna lain yang Asus ROG Phone 2 ni dia ada overheat issue sikit. So korang akan rasa panas gila pada bahagian belakang lepas korang dah main game dalam 2 jam 3 jam macam tu. Bagi aku sendiri sebagai pengguna, aku tak rasa overheat yang terlampau sangat. Aku rasa overheat dia tu di tahap yang normal-normal lah untuk aku punya unit yang sebelum ni. Tapi untuk pengguna lain, dia ada laporkan isu overheat apa semua. Bagi aku maybe itu common issue ataupun maybe ada faulty ke apa semua kan. So tu bergantung pada pengguna sendiri. Tapi untuk aku punya unit aku gunakan sebelum ni yang memang aku tak ada overheat yang teruk sangat. Aku rasa overheat yang biasa saja. Dan kalau korang nak beli Asus ROG Phone 2 sekarang ni, korang boleh dapat dengan harga terpakas sekitar 1,900 ke 2,000 ringgit macam tu lah. Untuk harga baru dia boleh dapat dalam 2,000 lebih macam tu sekarang ni. So bagi aku, untuk korang nak beli Asus ROG Phone 2 nak pakai dalam tahun 2021, aku rasa masih relevan lagi. Dia punya bateri besar, skrin dia power, dia punya chipset pun masih ok nak gunakan, dia punya fast charging pun ok lah 30W kan. Dan dia ada 3 jenis port, dia punya stereo speaker pun padu gila bagi aku. So ya, itu saja 5 pilihan smartphone daripada aku untuk phone yang sedap main game dengan harga bawah RM2,000. Kalau korang ada pilihan smartphone lain, maybe korang boleh kongsikan dekat bahagian komen. Aku nak tengok juga smartphone apa yang korang rasa best untuk korang nak main game dengan harga bawah RM2,000, ataupun maybe boleh consider dengan harga bawah RM1,000. So guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni, dan aku harap korang enjoy dengan video ni, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Like, komen dan share video ni, subscribe channel aku, follow Twitter dengan Instagram aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum, bye.